Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini tak diikuti, pasti Perikatan Nasional akan terkubur selama-lamanya. Ini nasihat analisis politik dan pemerhati politik terhadap Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin dan Hadi sebagai ketua kepada Parti PAS dan juga Parti Bersatu. Mereka menasihati, memberitahu kedua pemimpin besar, terutamanya Muhyiddin, yang kini di dalam keadaan yang sangat bahaya kritikalnya selepas dilaporkan polis oleh pihak Istana Pahang sendiri dan dijangka akan bakal didakwa di bawah akta hasutan. Ini nasihat untuk mereka. Henti guna sentimen agama kalau mahu rampas mahkota, PN diberitahu. Para penganalisis politik yang hebat-hebat, bukan calang-calang, menyarankan Perikatan Nasional menukar strategi berkempen ketika menghadapi PRK Dun Mahkota pada 28 September ini. Tapi netizen kata, nak tukar macam mana? Dua-dua parti ini tiada modal lain. Nak cakap modal kemajuan, jauh panggang dari api. Nak cakap modal kempen, modal perpaduan, itu lagi jauh bumi daripada langit. Dan nak cakap pula tentang kehebatan kepimpinan mereka, entah apa yang ada setitik pun susah nak cari, kata mereka lagi. Nak cari modal ekonomi, lagilah tak ada, kata mereka. Semuanya tidak memihak kepada Perikatan Nasional. Yang ada hanya menggunakan sentimen agama dan sentimen kaum, kata netizen. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kalau tak mahu kalah teruk, maka mereka perlu menghentikan sentimen agama. Perikatan Nasional PN perlu meninggalkan kempen sentimen perkauman dan agama pada PRK Mahkota jika enggan kalah lagi seperti di Nenggiri, kata penganalisis politik. Penganalisis politik Mazlan Ali berpendapat, pengundi kawasan Dewan Undangan Negeri yang terletak di Parlimen Kluang itu tidak terperdaya dengan permainan politik sempit yang tidak laku di Johor. Perikatan Nasional mesti ubah cara kempen. Jangan lagi guna isu kaum dan agama, kata pensarah Universiti Teknologi Malaysia itu kepada FMT. Di Johor, isu kaum tidak laku. Pengundi tidak lihat parti. Pengundi lihat parti yang jaga semua kaum, kata beliau. PN kena ubah pendekatan kempen. Benar, di Johor permainan agama dan kaum memang tidak dilayan sama sekali. Ini kerana di Johor penduduknya sangat dalam komposisi kaum yang bercampur aduk. Johor mempunyai bilangan penduduk yang mempunyai komposisi kaum yang agak seimbang. Itu sebabnya Perikatan Nasional kena belajar daripada pengalaman di Nenggiri. Jika mereka nak kalah lagi, silakanlah guna kaedah yang sama. Sebagai rekod, Perikatan Nasional sudah kalah 2 kali berturut-turut pada PRU 14 dan PRN Johor baru-baru ini, masing-masing kepada Pakatan Harapan serta Barisan Nasional BN. SPR menetapkan 28 September depan sebagai tarikh PRK Mahkota yang diadakan susulan kematian penyandangnya Sarifah Azizah Said Zain dari BN pada 2 Ogos lalu. Beliau menang kerusi itu dengan majoriti 5,166 undi, menewaskan calon amanah yang mewakili PH, PN dan warisan. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hissamuddin Bakar pula berpandangan Bersatu dan PAS perlu menyelesaikan masalah dalaman mereka selepas isu calon hybrid, calon tukar baju di Nenggiri mencalarkan imej mereka. Calon mewakili PN pada PRK Nenggiri, Rizwadi Ismail 41 tahun, ialah bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang yang dilaporkan menyertai Bersatu 2 hari sebelum diumumkan sebagai calon. PRK itu menyaksikan BN merampas semula kerusi Nenggiri dengan majoriti 3,372 undi.
Mahkota patut jadi turning point untuk PN guna strategi berbeza, guna pendekatan ke pelbagai kaum yang sepatutnya dimainkan parti yang mengharapkan sokongan semua kaum untuk menang, katanya. Kalau tidak, kempen hanya disudutkan kepada Melayu Islam, sedangkan di mahkota PN perlu sokongan daripada pelbagai pengundi, katanya. Beliau berkata PN masih berpeluang merebut undi bukan Melayu di mahkota, memandangkan rekod pada PRK Sungai Bakap menunjukkan golongan pengundi itu tidak teruja keluar mengundi calon kerajaan perpaduan. Antara ujiannya sama ada undi bukan Melayu akan full swing sokong BN atau teragak-agak untuk keluar mengundi seperti yang berlaku di Sungai Bakap, katanya. Awang Azman Awang Pawi daripada Universiti Malaya turut bersetuju bahawa pengundi tidak melayan retorik sempit ketika kempen, sebaliknya mahu mendengar kritikan membina. Tukar strategi kempen dan ceramah, tidak lagi fokus retorik, sentimen perkauman dan keagamaan. Fokus kritikan dasar secara konstruktif, ini yang orang mahu lihat daripada pembangkang, katanya. Apa pula pendapat anda tentang isu ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini sebab mengapa pemuda ini kata kerajaan Madani superb. Usaha kerajaan menaikkan gaji penjawat awam pada 16 Ogos lalu nampaknya menerima pujian daripada pelbagai pihak, termasuk di platform alam maya TikTok. Seorang pempengaruh di TikTok yang dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin lama semakin superb. Katanya, perumpamaan superb itu sebagai merujuk kepada inisiatif terbaru pihak kerajaan, iaitu menaikkan kadar gaji penjawat awam di negara ini. Makin lama makin superblah, penjawat awam dapat kenaikan gaji sehingga 42.7%, dan ini akan memberikan perkhidmatan yang baik, katanya, dan berkualiti. Ini kerana siapa yang tak perform tak akan dinaikkan gaji. Maka, rakyat akan mendapat perkhidmatan yang lebih baik, cekap dan amanah, katanya di TikTok. Malahan, menurut pemuda itu, duit negara juga dapat dijimatkan setiap bulan kerana semua penjawat awam atau semua pejabat kerajaan di luar akan disatukan di bawah satu bumbung. Ini adalah satu idea yang sangat luar biasa. Yang paling penting, guys, pelaksanaan pemberian pelarasan gaji ini dilaksanakan pada 1 Disember tahun 2024 ini, manakala fasa kedua pada 1 Januari 2026. Naik gaji jela penjawat awam ni, puji lelaki itu. Saudara-saudara sekalian, yang menarik sebenarnya juga ialah inisiatif kerajaan selain daripada menaikkan gaji, inisiatif kerajaan juga ialah turut memberikan beberapa syarat supaya pemberian gaji itu tidak menjadi sia-sia. Ialah ada kenyataan di dalam ucapan Anwar Ibrahim bahawa kenaikan gaji itu akan diselaraskan juga dengan peningkatan prestasi perkhidmatan awam. Mana-mana yang tidak perform, besar kemungkinan tidak akan layak menerima kenaikan itu. Ramai yang menggelupur, ramai juga yang meroyan. Kata mereka bagi dia semua. Tapi ramai yang sebenarnya suka apabila ianya turut disertakan dengan syarat mudah itu. Betullah kan, buat apa naik gaji kalau kerja sembarangan semborono? Lebih baik berhenti saja bekerja kalau kerjanya cap ayam, kata netizen. Daripada diberi gaji tinggi-tinggi, lebih baik bekerja baik-baik. Kalau sudah tidak berminat lagi, ramai orang yang sedang menanti mengisikan ruangan kekosongan itu, kata netizen. Manakala fasa kedua pula yang akan dibayar pada 1 Januari 2026. Ini pun satu berita baik. Semalam portal ini melaporkan bahawa rata-rata penjawat awam dan warga maya menyifatkan pengumuman kenaikan gaji itu pastinya sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi kaki tangan kerajaan yang berkhidmat di negara ini. Salah satunya adalah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan
yaitu Lembaga Kemajuan Pertanian Muda yang menzahirkan isi hati mereka kepada Anwar. Alhamdulillah, terima kasih kepada PMX di atas pengumuman yang baik ini. Tahniah kepada seluruh penjawat awam di seluruh Malaysia. Terima kasih PMX di atas pemberian SSPA pada tahun ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memenuhi dan memahami denyut nadi penjawat awam. Demikian antara ucapan daripada kaki tangan MADA di media sosial mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kalah dalam PRK Dun Nenggiri, tindakan seorang wanita ini amat-amat biadab. Bayangkan kerana kalah pilihan raya, kerana Perikatan Nasional yang menjadi ketaksuban beliau, seorang guru atau cikgu yang mengajar pendidikan Islam sanggup hina orang asli. Ini satu tindakan yang benar-benar dikecam, diserbu habis-habisan oleh netizen. Bayangkan, saudara, hanya kerana Perikatan Nasional kalah, cikgu ajar pendidikan Islam ini sanggup hina orang asli. Sedangkan beliau bukan mengajar biasa-biasa, mengajar pendidikan Islam, kata netizen. Apa yang ditulis oleh cikgu ini ialah taraf-taraf orang asli jela penyokong BN UMNO DAP ini, kata beliau menulis di ruangan TikTok. Seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah menengah kebangsaan agama di Negeri Sembilan didakwa mengeluarkan kata yang kurang menyenangkan kepada penduduk orang asli. Ayat yang merendahkan orang asli itu dipercayai kerana parti yang disokongnya kalah pada pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri. Dalam satu tangkap layar tular di Facebook, guru yang dikenali sebagai Asia meninggalkan komen pada sebuah video politik dengan menulis, taraf-taraf orang asli jelah penyokong BN DAP ini. Tidak pasti guru berkenan meninggalkan komen di laman TikTok milik siapa. Namun, ia berkaitan dengan keputusan PRK Nenggiri baru-baru ini. Seorang pengguna membalas komen tersebut dan mempersoal, adakah orang asli begitu hina di mata penyokong pembangkang? Susulan itu, orang ramai cuba mencari akaun TikTok guru wanita berkenan dan mendapati dia mengajar subjek pendidikan Islam dan bahasa Arab. Semua maklumat sekarang ini di hujung jari. Nak mencari orang, mudah aja. Tekan aja, tahu dah siapa. Hasil semakan harapan Daily, akaun TikTok guru berkenan ditetapkan pada mode privacy. Sementara itu, pengguna Facebook mempersoal akhlak seorang guru agama yang sanggup mengeluarkan kenyataan merendahkan orang lain hanya kerana parti yang disokongnya kalah di PRK. Mereka bertanya, inikah akhlak seorang guru agama yang mengajar pendidikan Islam dan bahasa Arab? Inikah yang mau ditunjukkan akhlak kepada anak murid beliau? Soal netizen. Asbab parti politik, dia kalah, cikgu ini sanggup hina orang asli. Assalamualaikum, warga SMK Agama Datu Haji Abu Hassan Haji Sail atau Semeda. Nampaknya boleh dah panggil Cikgu Asia ni. Mungkin dia teringin nak mengajar di sekolah orang asli, kata seorang lagi netizen. Macam mana cikgu yang ajar pendidikan Islam dan bahasa Arab boleh ada sifat macam ni? Soal Najib Bakar. Pengguna yang mula-mula menularkan tangkap layar komen cikgu berkenan. Bagaimanapun dalam perkembangan terbaru, cikgu berkenan difahamkan telah pun memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon maaf atas kekhilafan saya menghina orang asal, katanya. Saya mengaku kesilapan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya, katanya sambil meminta agar hantaran tersebut dipadam.
Itulah, ada orang yang menjawab permintaan supaya hantaran tersebut dipadam. Ada orang jawab kepada beliau, fikir dulu sebelum buat, sebelum cakap fikir dulu. Itulah sikap yang terpuji. Sikap yang terkutuk ialah cakap dulu baru minta maaf. Kesan yang besar itu dia tak terfikir. Damage yang sudah dilakukan tidak terfikir. Buat dulu baru minta maaf. Buat dulu baru minta maaf. Mengikut emosi semata-mata. Jangan karena taksub dengan parti politik Anda melakukan kesilapan yang besar. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya PAS timbul juga. Selepas insiden Muhyiddin dilaporkan kepada polis pihak berkuasa atas tindakan berani beliau mengungkit semula isu pelantikan Perdana Menteri yang ke-10. Ini yang berlaku. PAS menafikan mengeluarkan kenyataan berhubung isu ucapan Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, menariknya ialah semalam tular satu keratan atau satu kenyataan yang kononnya datang daripada PAS. Namun demikian, ia telah pun dinafikan oleh PAS. PAS menafikan mengeluarkan kenyataan berhubung ucapan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mempertikaikan peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sewaktu menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, pihaknya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan media merujuk bertajuk amaran keras kepada pemimpin yang mempermainkan institusi diraja dan istana. Menurutnya, kenyataan media yang dikeluarkan pada 19 Ogos itu adalah palsu. Sedang tular kenyataan media palsu yang dikaitkan dengan diri saya dan PAS oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, katanya. Saya menafikan mengeluarkan kenyataan tersebut, tegasnya menerusi satu hantaran di Facebook hari ini. Selepas daripada penafian ini, netizen menyerbu beramai-ramai dan memberikan cabaran kepada Taqiyuddin Hasan supaya PAS menyatakan pendirian tentang isu ini. Apa pendirian PAS dalam isu ini? Adakah PAS akan berdiam diri tanda menyokong Muhyiddin Yassin? Kenapa PAS masih diam? Kenapa PAS tidak memberikan statement? Sedangkan kalau orang lain yang buat, PAS lah yang paling cepat memberikan statement. Tapi kenapa kalau Muhyiddin yang buat, mereka diam membisu, entah tak tahu nak cakap apa, silap-silap hari bulan, mereka akan keluarkan prinsip-prinsip yang baru pula untuk mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda? Patutkah PAS berdiam diri atau mereka perlu menyatakan sokongan atau menyatakan pendirian mereka terhadap Muhyiddin Yassin dan ucapan tersebut? Sebelum ini juga tular satu rekaman memaparkan bekas Perdana Menteri itu seolah-olah secara sengaja dan sinis mempertikaikan tugas dan peranan yang di Pertuan Agong. Susulan itu, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, menzahirkan kemurkaan dan terkilan atas tindakan Muhyiddin kerana memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri yang ke-10. Ekoran itu, Istana Pahang membuat satu laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu kerana menyentuh isu agama, raja dan kaum ketika berkempen di pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri, Kelantan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Muhyiddin juga telah mengeluarkan kenyataan. Beliau kata, beliau tidak berniat hina institusi raja. Saudara, mengejutkan kita semua. Muhyiddin dan PN juga disaran untuk buat permohonan maaf
secara rasmi kepada Al-Sultan Abdullah. Itu nasihat daripada Dr. Akmal berkait dengan isu ini. Adakah kalau tiba-tiba Muhyiddin memohon maaf, perlu ditutup kes ini? Tapi ramai netizen kata, jangan ditutup, perlu diteruskan supaya menjadi pengajaran terutamanya kepada Muhyiddin untuk tidak melakukannya pada masa akan datang. Biasalah kan, belum lagi pilihan raya sudah akan diam, tapi bila sampai pilihan raya akan diungkit lagi. Sekarang ini Muhyiddin bakal dijangka menghadapi dakwaan di bawah akta hasutan sama macam rakannya yaitu Sanusi Maknur. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin, kata netizen. Ini apabila Speaker Dewan Undangan Negeri Adun Pahang kini mula bersuara. Ucapan Muhyiddin, kini Speaker arah semua adun di Pahang nyatakan sikap. Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang diarah untuk menyatakan sikap mereka terhadap ucapan Muhyiddin. Kerana memang menariknya ia berlaku di negeri yang diketuai oleh Sultan Abdullah. 17 adun PN di dalam Dewan Undangan Negeri Dun Pahang mungkin berdepan dengan dilema apabila tidak mempunyai pilihan kecuali menyatakan sikap masing-masing terhadap ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Dipetik media hari ini, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Pahang, Muhammad Syahkar Samsudin berkata, semua adun dikehendaki membuat pernyataan sikap berhubung kenyataan pengerusi PN berkenan. Wow. Ada netizen kata, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke Pengkalangan. Ada yang kata, lebih baik 17 adun PN ini berhenti menyokong Muhyiddin, menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Pahang, dan lebih ekstrim lagi ada juga yang mencadangkan supaya 17 adun Perikatan Nasional di Pahang ini bertindak keluar parti Perikatan Nasional bagi menunjukkan solidariti terhadap Sultan Pahang yang dikatakan secara sinis telah dihina dan telah diperlekeh oleh Muhyiddin Yassin. Dipetik media hari ini, Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Muhammad Syahkar Samsudin berkata, semua adun dikehendaki membuat pernyataan sikap berhubung kenyataan pengerusi Perikatan Nasional berkenan. Semua ahli yang berhormat adun di negeri ini perlu menyatakan pendirian tegas berhubung perkara tersebut kerana Baginda Sultan Pahang merupakan sebahagian daripada Dewan Perundangan Negeri ini. Katanya lagi, selain itu, ia juga melibatkan air muka dan maruah rakyat Pahang yang sentiasa menjunjung titah Baginda Sultan yang menjadi payung negeri ini. Katanya seperti dilaporkan utusan Malaysia di Kuantan, Pahang. Muhyiddin Yassin kini menjadi perhatian apabila didakwa mempersoalkan keputusan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dalam isu pembentukan kerajaan persekutuan dan pelantikan Perdana Menteri selepas berakhirnya PRU ke-15 pada tahun 2022. Dia membuat kenyataan itu semasa berkempen dalam PRK Nenggiri, Kelantan. Muhyiddin yang sempat menjadi Perdana Menteri selama 17 bulan, ekoran langkah Sheraton mendakwa selepas PRU berkenan, Perikatan Nasional memiliki jumlah kerusi Dewan Rakyat yang lebih daripada mencukupi untuk membolehkan dia diangkat sebagai Perdana Menteri. Untuk rekod, Al-Sultan Abdullah merupakan agong ketika itu. Kini, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Pahang hanya mempunyai dua pilihan. Baginda bagaimanapun sudah menjelaskan secara terbuka bagaimana proses pembentukan kerajaan dan pelantikan Perdana Menteri itu dibuat. Menurut Al-Sultan Abdullah,
Baginda memberikan tawaran membentuk kerajaan perpaduan kepada Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Namun kedua-dua mereka menolak sebulat-bulatnya. Setakat ini kira-kira 30 laporan polis sudah dibuat ke atas Muhyiddin, termasuk daripada pihak Istana Pahang sendiri. Ketika ini daripada 42 keseluruhan kerusi Dewan Undangan Negeri Pahang, 17 daripadanya dikuasai IPN dengan 2 diwakili bersatu iaitu Kuala Sentul dan Lepas. Baki 15 lagi merupakan kerusi PAS. PAS sendiri setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi bagi mengulas isu ucapan Muhyiddin. UMNO BN juga menguasai 17 kerusi lain, diikuti 8 lagi oleh Pakatan Harapan. Menjelaskan arahan dibuatnya itu, Muhammad Syakar berkata, Adun Pahang ada 2 pilihan bagi menyatakan sikap mereka terhadap ucapan Muhyiddin. Pertama, katanya, dilakukan secara individu, manakala kedua dibuat mewakili parti masing-masing. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu tentang ungkitan Muhyiddin Yassin berkait dengan insiden di mana beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri kini mula menjadi sohor tular semula. Apabila Muhyiddin seperti tidak berpuas hati tidak dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10, sehingga timbul semula satu istilah yang sudah mula terkubur tapi lahir semula, hidup semula, yaitu sohor kini, yaitu cukup jumlah. Sebelum ini, Muhyiddin pernah cakap dia sudah cukup jumlah. Begitu juga dengan Hadi, yang dikatakan bakal mengangkat sumpah kerana sudah cukup jumlah dan cukup jumlah. Tapi sehingga ke hari ini dan dijangka sehingga kiamat pun tidak akan cukup jumlah. Tapi yang menariknya kali ini, apabila Muhyiddin menggunakan ucapan itu atau isu naratif itu di kempen PR Keningkiri. Tapi kali ini Muhyiddin dicabar. Deda 115 ahli parlimen yang menyokong beliau. Puad Zarkasih mencabar Muhyiddin. Pada pendapat anda, benarkah Muhyiddin memiliki nombor itu dan beranikah Muhyiddin mendedahkan nama-nama pengkhianat dalam Parti UMNO Barisan Nasional yang tiba-tiba menyokong Muhyiddin dan ditambah pula dengan akta anti lompat parti? Pada pendapat anda, siapakah pengkhianat-pengkhianat UMNO yang cuba membelakangi keputusan parti yang curi-curi menyokong Muhyiddin dan dicuri oleh Muhyiddin untuk menyokong beliau? Benarkah dia mempunyai jumlah itu atau ianya sekadar cerita-cerita kosong, cakap-cakap kosong? Cabaran itu menyusul selepas pengerusi Perikatan Nasional menegaskan ucapannya ketika PR Keningkiri berkaitan pelantikan Perdana Menteri adalah fakta. Kalau benar adalah fakta, sila tunjukkan nombor itu. Jangan hanya berlandas air liur. Itu adalah intipati daripada cabaran Puad Zarkasih. Puad Zarkasih sekali lagi mencabar Muhyiddin Yassin, mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri pasca PRU 15. Sedangkan Anwar Ibrahim sudah pun membuat undi tidak percaya di parlimen, sehingga itu telah memalukan sendiri Perikatan Nasional yang mendakwa mereka cukup nombor. Tapi rupa-rupanya Anwar lah yang cukup nombor apabila undi tidak percaya itu jelas-jelas menunjukkan Anwar Ibrahim melebihi nombor yang ada. Pada November tahun lalu, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu pernah melontarkan perkara sama selepas Presiden Bersatu mendakwa memiliki cukup majoriti 115 ahli parlimen yang menyokongnya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Kali ini, cabaran itu menyusul selepas pengerusi Perikatan Nasional PN menegaskan ucapannya ketika PR Keningkiri berkait pelantikan Perdana Menteri adalah kenyataan fakta. Berikutan dakwaan menyentuh 3R, kaum, agama dan institusi raja. Puad berkata, Muhyiddin menegaskan kenyataan dibuatnya di Nenggiri bukan menghina institusi Raja Melayu dan hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta.
Kalau fakta, saya cabar Muhyiddin, dedahkan nama 115 ahli parlimen yang didakwa menyokongnya sebagai Perdana Menteri ke-10. Jangan syok sendiri, katanya di Facebook. Terdahulu Muhyiddin berkata, tidak bermaksud menghina institusi raja dan beliau akan beri kerjasama kepada polis untuk menjelaskan fakta berkaitan kenyataannya. Harap-harap nanti Muhyiddin ada membawa senarai nama itu bersama semasa disiasat polis hari ini. Sebelum ini, tular ucapan Muhyiddin yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika menjadi yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Alam Sultan Al-Sultan Abdullah yang murkah berkata, kenyataan Muhyiddin itu secara sengaja dan sinis memperlekeh peranan Sultan Abdullah, memanipulasi fakta, serta membawa naratif negatif seolah-olah baginda tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri yang ke-10. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein telah pun berkata, Muhyiddin akan dipanggil untuk memberi keterangan pada hari ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi, bye-bye.